Jadi saya nak bersama dengan Puan Hawati Abdul Hamid yang merupakan Timbalan Pengarah Pendidikan Khazanah Research Institute yang juga Ketua Penyelidik bagi laporan yang diterbitkan KRI semalam, Shifting Tides Charting Career Progression of Malaysia's Skilled Talents. Puan Hawa, terima kasih sudi bersama dengan Astro Awani. Berdasarkan data yang saya kongsikan tadi juga yang diterbitkan oleh KRI, dalam kita nak memulakan perbincangan ini, apa mungkin dapatan utama dalam survey ini yang memberi gambaran serta permasalahan melibatkan pasaran kerja dan juga kebolehpasaran graduan ini, Puan? Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kepada Astro Awani kerana menjemput saya mewakili KRI untuk membincangkan laporan yang telah kita terbitkan semalam. Sebelum saya nak kupas tentang penemuan dapatan kajian ini, saya nak ambil sikit 1 atau 2 minit untuk memaklumkan tentang latar belakang kajian ini. Ya, kajian ini adalah berkaitan tentang lepasan graduan universiti tempatan, dan kita melihat bukan sahaja dalam kalangan graduan baru ataupun fresh graduate, tapi kita juga melihat membuat kajian tentang cabaran-cabaran yang dihadapi oleh graduan yang telah berada lama dalam pasaran kerja. Yeah. Dan ada 2 sumber data utama yang kita gunakan dalam kajian ini. Yang pertamanya adalah menggunakan data kajian pengesanan graduan yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Di situ kita ada lebih kurang 12 tahun data siri masa yang membolehkan kita mengkaji tentang trend yang telah berlaku dalam 1 dekad yang lepas. Dan kedua, tidak cukup dengan itu, kita juga ingin mengetahui apakah yang telah dicapai oleh graduan-graduan kita setelah berada lebih lama dalam pasaran. Dan di peringkat ini kita memilih untuk melihat keberhasilan graduan yang telah berada, satu kohort pertama adalah 10 tahun dalam pasaran kerja dan kemudian yang kedua adalah 5 tahun dalam pasaran kerja, dan kita buat perbandingan di situ. Okey, saya ingin mulakan tentang dapatan kajian ini. Yang pertama, seperti yang dimaklumkan tadi, kita bermula dengan melihat kepada kadar kebolehpasaran graduan ataupun kita panggil graduate employability rate yang track oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, yang juga merupakan satu indikator yang menunjukkan keberhasilan graduan-graduan kita yang dihasilkan oleh universiti tempatan. Dan seperti dinyatakan di sini, kadar kebolehpasaran itu memang meningkat daripada 73% 10 tahun ataupun 12 tahun yang lepas kepada lebih kurang 85%. Namun bila kita lihat kepada komponen-komponen dalam kadar indikator ini, rupa-rupanya dalam kadar tersebut ada juga graduan-graduan yang bukan sahaja mendapat pekerjaan tetapi juga dimasukkan juga status graduan yang melanjutkan pelajaran, yang mengikuti latihan peningkatan kemahiran, dan kita hendak melihat dengan lebih mendalam tentang secara lebih fokus tentang keberhasilan pekerjaan. Dan di situ juga telah dinyatakan oleh Haris sebentar tadi bahawasanya daripada kadar kebolehpasaran 80% itu hanya lebih kurang 60% sahaja yang mendapat pekerjaan ataupun telah mendapat pekerjaan sebaik sahaja menamatkan pengajian. So saya perlu tekankan di sini bahawa ini adalah dapatan untuk kita punya graduan baru, belum masuk lagi kepada graduan yang telah lama berada dalam pekerjaan. Yeah. Dan daripada kalangan graduan-graduan baru ini, kita lihat juga yang dapat kerja tetap tu hanya lebih kurang 45% kan. Yang lebihnya itu banyak terpaksa resort tu kerja-kerja sementara untuk mungkin untuk just memastikan kelangsungan hidup sebelum dapat mendapat pekerjaan yang lebih tetap. Dan kemudian kita juga nampak ketidaksepadanan pekerjaan graduan-graduan baru ini. Contohnya mereka yang mendapat pekerjaan kita panggil graduate job ataupun pekerjaan yang memerlukan kelayakan pendidikan tinggi itu hanyalah 60%. Dan lebih kurang memberansangkan adalah dari segi gaji, kerana peningkatan ataupun pertumbuhan gaji untuk graduan baru kita ini
agak tidak memberangsangkan. Kalau kita tengok tadi secara keseluruhannya lebih kurang 60% menikmati gaji 2,000 ke bawah. Tapi kalau kita tengok di kalangan graduan diploma lagi tinggi kadar tersebut. Dan namun kita akui bahawasanya sebaik saja menamatkan pengajian, graduan menghadapi banyak cabaran untuk transisi atau beralih daripada pendidikan kepada pekerjaan. Sebab itulah kita melaksanakan pula kajian untuk melihat perkembangan kejaya graduan-graduan kita selepas 10 tahun dan 5 tahun menamatkan pengajian. Dan di situ kita dapati memang ada perkembangan yang positif di kalangan graduan yang telah berada lama dalam pasaran kerja. Maknanya pengalaman kerja itu memberi impak yang positif terhadap keberhasilan pekerjaan. Contohnya kadar ketidaksepadanan itu menurun, kadar mereka yang mendapat gaji rendah juga menurun. Namun saya rasa agak penting juga untuk kita beri perhatian tentang kesan jangka panjang kalau graduan memulakan pekerjaan mereka dalam pekerjaan yang tidak sepadan. Di sinilah kita bandingkan status pekerja daripada pekerjaan pertama dan pekerjaan mereka sekarang, dan kita dapati hampir 30% daripada graduan kita yang berpengalaman ini, kalau mereka start dengan kerja yang tidak sepadan, mereka akan terus terperangkap dalam kerja-kerja yang tidak sepadan ini. Dan di situlah kita rasa agak penting untuk kita memastikan transisi graduan-graduan baru ini ditekankan agar mereka dapat menyumbang secara optimum kepada pembangunan negara dan juga menyumbang kepada social mobility mereka sendiri. Ya. Puan Hawa, kalau kita telitikan, survey ini menyatakan bahawa pertumbuhan gaji di negara ini adalah lembab dan tidak banyak berubah sejak sedekad lalu. Bagaimana ini sebenarnya memberi permasalahan berantai kepada sistem pekerjaan di Malaysia, dan juga jika boleh saya gabungkan juga, kalau kita lihat, adakah ini memberi gambaran bahawa masalah yang wujud ketika ini adalah di peringkat pasaran kerja dan bukan graduan? Kalau kenyataan saya ini salah ataupun bertentangan dengan dapatan kajian, mungkin boleh maklumkan kepada saya. Tetapi seringkali kita bercakap graduan tidak memenuhi kehendak ataupun keperluan pasaran kerja. Adakah itu realitinya, Puan Hawa? Okey, terima kasih. Apabila kita bercakap tentang gaji ini, dia melangkauilah isu-isu pendidikan sahaja, kualiti graduan dan sebagainya. Kerana isu-isu gaji ini juga berkait rapat dengan aktiviti ekonomi ataupun jenis-jenis pekerjaan yang dicipta dalam ekonomi negara kita lah. Dan kalau kita lihat, dalam semua pelan pembangunan negara memang ada sasaran dari segi berapa banyak kerja yang perlu kita cipta untuk memenuhi sumber tenaga manusia yang kita ada. Dan saya akui kebanyakan pembangunan negara kita ini mencapai sasaran. Cumanya sasaran jumlah pekerjaan itu adalah dari segi keseluruhan. Kalau kita lihat dari segi penciptaan ataupun taburan pekerjaan berkamaran tinggi, sebab kita bercakap tentang kerja untuk kita punya graduan kan. So kalau kita tengok dari segi taburan jumlah pekerjaan, kita punya ekonomi pekerjaan itu concentrated atau bertumpu dalam sektor perkhidmatan, dan sebelahnya 40% adalah dalam sektor industri dan hanya 5% pertanian. Dan kalau kita lihat dari segi tahap pekerjaan tu, hanya 25% saja pekerjaan mahir. Selebihnya adalah kebanyakannya adalah pekerjaan separa mahir, dan lebih kurang 3% adalah pekerjaan kemahiran rendah. Lanjutan daripada itu, saya rasa yang penting juga kita kena lihat taburan penjanaan pekerjaan, penciptaan pekerjaan itu sendiri. Kita lihat penciptaan pekerjaan untuk kerja mahir ini, dia punya peratusan tu semakin menyusut daripada 45% pada tahun 2015 kepada lebih kurang 30% sahaja pada tahun 2025. Sebaliknya yang meningkat adalah penciptaan pekerjaan separa mahir, dan
dan kalau kita tengok apa dia distribution ataupun taburan dalam sektor yang mana yang banyaknya pekerjaan mahir ini adalah dari segi dalam sektor perkhidmatan, dan di sinilah sebenarnya ada beberapa jurang lah yang kita lihat, terutamanya bagaimana industri tidak dapat memenuhi permintaannya untuk mendapatkan profesional berkemahiran tinggi untuk beberapa bidang perkhidmatan seperti digital teknologi dan sebagainya. Dan apabila Haris tanya tadi berkenaan dengan isu graduan ataupun pasaran saham, pasaran kerja, saya rasa dia ada beberapa dimensi lah daripada dalam isu ini. Yang pertamanya memang majikan sering menyatakan bahawasanya graduan kita tidak memenuhi kehendak industri, tapi saya rasa kebanyakan skill gap yang dihadapi oleh graduan kita masih boleh ditangani, terutamanya dengan membantu mereka untuk meningkatkan mereka punya kemahiran interpersonal, technical skill melalui program-program kemahiran dan sebagainya. Cuma bila kita lihat dari segi ketidaksepadanan ini, kita juga kena lihat dari segi saya katakan tadi tentang pasaran saham. Kalau kita tengok, kita bandingkan, kita ada juga buat sedikit analisis membandingkan antara bidang-bidang pengajian yang dikeluarkan oleh kita punya universiti berbanding dengan critical occupational list yang dikeluarkan oleh Talent Corp, dan kita memang nampak ada jurang, terutamanya permintaan yang tinggi untuk bidang-bidang seperti sains, matematik, computing, kejuruteraan dan pembuatan. Memang ada permintaan tinggi, namun keluaran graduan tidak setara dengan permintaan itu. Sebaliknya, yang banyak dikeluarkan adalah mereka yang membuat pengajian dalam bidang sains sosial, perniagaan dan undang-undang, di mana permintaan untuk bakat-bakat ini adalah lebih rendah berbanding apa yang dikeluarkan oleh kita punya universiti tempatan. Di sinilah saya rasa perlu ada sedikit perlu diperkasakan tentang semakan kurikulum, relevansi of kita punya program-program yang ditawarkan, dan juga membuat hubung kait yang lebih rapat antara jangkaan permintaan dan juga keluaran graduan kita. Ya, Puan Hawa, kalau kita telitikan dalam dapatan kajian ini, graduan baru, kalau boleh saya quote, graduan baru yang terlebih kelayakan semakin meningkat dan menghadapi masalah gaji rendah, memberi gambaran bahawa ramai yang sanggup menerima pekerjaan tidak mahir dan separa mahir serta bergaji rendah untuk mengelakkan pengangguran. Ini fakta yang dilaporkan dalam laporan ini. Adakah ini sebenarnya bermakna bahawa graduan kita ini dalam konsepnya janji kerja, ada gaji, lantaklah berapa pun, I need money. Itu konsepnya. Adakah itu realitinya, Puan Hawa? Ya, realitinya sekarang adalah tentang kelangsungan hidup, saya rasa juga. Kerana dengan tekanan-tekanan kos sara hidup, untuk mendapatkan bagaimana kita menyara sara hidup, graduan terpaksa menerima terlebih dahulu apa-apa sahaja peluang yang ada. Mereka terpaksa merebut peluang tersebut untuk meneruskan kelangsungan hidup, terutamanya graduan-graduan yang datang daripada mereka yang dari keluarga berpendapatan rendah. Mereka tidak boleh tunggu terlalu lama atau terlalu memilih pekerjaan untuk mendapat apa yang mereka inginkan. Mereka terpaksa grab dulu apa sahaja peluang yang ada. Sebab itu bila kita lihat daripada data yang dikumpul oleh KPT tersebut, kita nampak ramai graduan yang menyatakan mereka ingin bertukar kerja walaupun mereka telah mendapat pekerjaan. Itu satu fakta lah saya rasa. Cuma saya rasa kita juga perlu realise bahawasanya terdapat kesan jangka panjang apabila graduan kita terpaksa sahaja ambil sahaja apa sahaja peluang yang ada di depan mata. Sebab kita telah melabur banyak untuk pendidikan tinggi, dan graduan sendiri juga melakukan pelaburan dari segi mengambil pinjaman pendidikan untuk mendapat kelayakan yang mereka inginkan. Namun apabila transit mereka beralih kepada pekerjaan, ia tidaklah seperti apa yang diharapkan. Di sinilah saya rasa perlu ada
kita panggil sebagai last mile policy, active labour market policy untuk membantu graduan-graduan kita agar dapat memulakan pekerjaan secepat mungkin dalam bidang-bidang yang mereka belajar dan juga dalam bidang-bidang yang diperlukan oleh negara untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan juga untuk membantu dari segi social mobility graduan sendiri dan juga keluarga mereka. Puan Hawa, akhir sekali berbaki lebih kurang dalam 2 minit perbincangan kita ini. Moving forward, apa bentuk penyelesaian yang boleh dilakukan dalam merapatkan jurang antara keboleh pasaran graduan dan juga kehendak pasaran kerja ini? Mungkin termasuklah dari segi kalau kita cakap emerging jobs, future jobs, latihan dalam pekerjaan antara perkara-perkara yang boleh difikirkan, inisiatif-inisiatifnya, Puan Hawa. Okey, untuk cadangan dasar ini kita bahagikan lebih kurang kepada 3 komponen. Yang pertama sekali kita rasa 1/3 daripada inisiatif yang perlu dilakukan adalah berkaitan dengan sektor perlu datang daripada sektor pendidikan. Contohnya dari segi semakan relevan program yang ditawarkan, kurikulum supaya lebih mencapai apa yang diperlukan oleh industri, dan di peringkat sektor pendidikan juga kita rasa usaha-usaha seperti latihan industri, internship, kaunseling kerjaya juga penting untuk kita terapkan kepada graduan supaya mereka tahu realiti dan apa yang perlu mereka lengkapkan diri mereka. Yang kedua adalah dari segi sektor pekerjaan dan sumber manusia itu sendiri, di mana perlu ada inisiatif seperti job matching ataupun padanan kerja ataupun allowance mencari kerja supaya dapat membantu graduan mencari pekerjaan yang sepadan dengan kelayakan mereka. Dan yang ketiga yang lebih saya rasa payah adalah dari segi reformasi sektor ekonomi negara yang perlu kita anjak untuk mencipta pekerjaan-pekerjaan berkemahiran tinggi, terutamanya dalam sektor industri. Saya lihat dasar industri negara, dasar transisi tenaga negara dan juga dasar penuaan negara juga boleh memainkan peranan, di mana kita boleh lihat dari manakah permintaan yang akan datang dan muncul untuk demand lebih banyak pekerjaan dalam bentuk yang bagaimana. Baik, terima kasih. Itu dia Puan Hawati yang merupakan Ketua Penyelidik bagi laporan yang baru diterbitkan KRI semalam, Shifting Tides, Charting Career Progression of Malaysia Skill Talents, dan segalanya akan kami rangkumkan di esrawani.com dan akan diterbitkan juga di semua platform media sosial kami.